Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi peluang untuk kita bertemu lagi di ruangan ini untuk kita berkongsi sedikit ilmu tentang penyakit ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyakit ain memang ada. Seandainya ada yang dapat didahului dengan takdir, tentulah ia didahulukan dengan penyakit ain. Sahih Muslim. Penyakit ain adalah satu penyakit ghaib yang berlaku dengan adanya hasad, dengan adanya dengki yang boleh disebabkan oleh jin, boleh disebabkan oleh manusia ataupun kedua-duanya sekali. Bermakna apabila seseorang yang berhati, mempunyai hati yang bersih, ikhlas, ingin memuji bayi yang comel, jin akan menjadi dengki lalu mengganggu bayi tersebut dengan penyakit. Jadi, jika salah seorang daripada kita ingin memuji bayi yang comel, kita iringilah dengan lafaz Masya Allah ataupun Alhamdulillah. Sebagai contoh, Masya Allah, comelnya anak engkau ni. Contoh. Penyakit ain, peringatan untuk semua ibu bapa. Mengandung dan mempunyai anak merupakan salah satu nikmat yang setiap pasangan yang berkahwin. Namun begitu, janganlah kita lupa bahawa nikmat yang kita peroleh itu sebenarnya menjadi satu ujian Allah kepada kita. Jangan kita riak, jangan kita takbur dengan segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dimaksudkan dengan penyakit ain? Secara umum dia, penyakit ain ni bererti penyakit hati yang boleh menyebabkan kehancuran ataupun hilangnya nikmat pada diri kita. Penyakit ini timbul dengan hanya pandangan mata terhadap nikmat yang kita ada, sehingga pandangan tersebut akan menyebabkan hancur ataupun hilang ataupun barang yang kita miliki itu ditarik balik. Allah, Masya Allah. Siapakah sebenarnya yang berpotensi untuk terkena ain? Salah satu dia adalah anak darah tua. Kedua adalah bayi. Ketiga adalah cacat di bahagian muka ataupun di bahagian yang ternampak. Bagi lelaki terlalu handsome, bagi wanita adalah terlalu jelita. Kelima adalah haiwan, tumbuh-tumbuhan dan orang yang berharta, iaitu orang-orang yang kaya. Ain pada ibu yang mengandung sehingga boleh menyebabkan keguguran pada orang yang hamil. Biasa ain ini disalurkan melalui mata kerana eratnya hubungan tenaga kekuatan roh itu dengan mata. Ada kalanya terjadi dengan sentuhan fizikal, ada kala terjadinya dengan ketika kita berhadapan. Malah boleh juga melalui mentera, doa ataupun kata-kata yang lebih dahsyat lagi, orang yang berdendam dengan kita, yang ada kemarahan dengan kita. Jadi di sini ada sedikit nasihat untuk diri sendiri dan juga untuk semua, supaya orang-orang yang mengandung lebih berhati-hati untuk menjaga diri dan kandungan supaya tidak terkena ain. Seandainya keguguran ditimpa ataupun ditimpa musibah sewaktu hamil, tanyalah diri sendiri, apakah di manakah silap kita sebenarnya? Mungkin kerana cara kita boleh menimbulkan rasa tidak puas hati orang terhadap kita. Ain ini dan manusia yang berpotensi memberi ain dia kepada kita adalah seperti orang yang suka mengumpat, suka mencarut, mengkeji dan menghina. Dan yang kedua adalah orang yang memuji. Dalam pujian ada kejian dia sebenarnya. Dia puji, dia keji dalam hati. Dan yang ketiga adalah seorang yang pendiam. Dan keempat adalah jin yang jahat. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari ain, kerana sesungguhnya ain itu hak, benar. Itulah riwayat Ibnu Majah. Dan janganlah kita anggap ain ini khurafat. Boleh jadi kita akan ditimpa musibah sekiranya ada orang iri hati ataupun dengki kepada kita dengan hanya pandangan mata sahaja. Dan bayi yang baru dilahirkan boleh menjadi, walaupun tanpa disengajakan oleh pelaku. Masya Allah. Seandainya kita ada musibah daripada Allah, janganlah kita anggap benda itu ujian semata-mata. Mungkin kita sudah terkena ain. Allahu a'lam. Nauzubillah min zalik. Okey, di sini adalah sedikit tanda-tanda bayi yang terkena dengan ain.
Satu dia adalah bayi menangis. Bayi akan menangis tanpa henti, tanpa sebab, bukan sebab lapar, bukan sebab sakit dan sebagainya. Yang kedua, bayi itu tidak akan menyusu, tidak mau menyusu dengan ibunya tanpa sebab. Dan ketiga adalah bayi itu nampak kurus, nampak seperti kurang zat. Okay. Kita dan alternatif untuk mengelak anak kita ataupun bayi daripada ain, salah satu dia, kita elaklah, janganlah kita mendedahkan secara keterlaluan, ataupun ibu bapa mestilah janganlah terlampau mengungkap kelebihan-kelebihan ataupun kehebatan-kehebatan anak kita post di media sosial. Itu juga akan mendatang ain kepada anak kita. Kedua, kita baca doa. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala syaitan, binatang berbisa dan setiap mata yang jahat. Itu ada riwayat Al-Bukhari. Ketiga, sesiapa pun jika melihat sesuatu yang baik pada dirinya, anaknya, hartanya, ataupun yang menakjubkan dirinya, hendaklah dia membaca doa. Jika kita tahu kita ni artis, jika kita tahu kita ni kaya, kita tahu jika kita ni handsome, kita baca doa. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan melainkan hanya dengan pertolonganmu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah dan berkatkanlah, berkahlah kepadanya. Itu adalah kita baca doa. Keempat adalah jangan terlalu menzahirkan perasaan takjub kita pada bayi yang baru dilahirkan. Sekiranya bayi itu comel, kelakar ataupun sebagainya, hendaklah kita bagi ucapan puji-pujian terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, di sini ada sedikit share ataupun tentang macam mana sebenarnya kita mengubat ain pada bayi. Okay, sini ada dua. Pertama adalah sekiranya kita tahu pelaku, mintalah orang itu mengambil wuduk, dan air wuduk itu kita boleh mandi, kita kasih mandi pada bayi tersebut. Dan kedua adalah melalui ruqyah. Satu, kita baca surah Al-Fatihah, kita baca ayat kursi, kita baca An-Nur iaitu ayat 35, dan surah Al-Mulk 1 hingga 4, dan juga 4 kul. Okay, insyaAllah apa yang kita share ni kita amal dan kita sebarkan kepada yang lain, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.